Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Iman Muslim rahimahullah, ada riwayat satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi berada dengan Umar ibn Khattab dan sahabat lain, maka datanglah seorang sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi SAW. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, qad 'alajtu imra'atan min aqsal Madinah fa asabtu minha ghairu anni amassuha." Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Umar bin Khattab, laqad sataraka Allahu in satara nafsak. Diriwayatkan daripada Imam Muslim bahawa ada seorang lelaki yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki itu dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni kubak seorang perempuan." Sahabatnya dia tu umur lah, apa yang mengarut ni. "Aku kubak seorang perempuan di Aqsal Madinah, di bucu Madinah. Fa'asab Tuhan, maka aku sentuh tubuh dia habis. Ghairu anni amassuha, tetapi aku tidak zina dan aku tidak wati dengan dia lah." Dia kata, "Aku ni pergi perubah orang perempuan tu, aku jamuh habis. Mikut sarah dia rakyat tu, kalau dia wahji atau wah belakang, mereka tak wahji so. Di tubuh perempuan tu dia pergi seolah-olah dia pergi berserenuk dengan tubuh perempuan tu. Walaupun dia niat asal dia minta pergi perubah dan meminta tolong perubah, tapi dia pergi kenak situ. Maka aku ni tidak berzina dengan dia." Maka kata, "Wal halu ana ya Rasulullah, lah ni lah perangai aku ni. Faqdi ma syi'ta, muhukumlah aku dan hukumlah mana." Seorang sahabat ni di atas kesalahan dia tu, dia jumpa dengan Nabi, nak Nabi tu hukum di atas kesalahan dia. Tapi bagaimana agama Islam mari hajar di atas orang buat kesalahan. Lalu tu lah pasal kata Nabi duk dia tak ada pergi hukum. Walaupun sahabat tu minta faqdi anni ma syi'ta. Maka Umar ibn Khattab dia katakan, "Laqad sadaraka Allah in satarta nafsak." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah katuk rusia engkau sekiranya engkau tutup rusiamu sendiri. Ini agama Islam mari dia ajar rusia kejahatan kita ni tak ada kena nak dibuka. Maka seorang lelaki tu keluar tu daripada majlis Nabi. Lepas tu Nabi tu panggil seorang lelaki, sahabat lain pergi turut sahabat tu mari. Maka sahabat tu mari, Nabi kata, "Aqimus salah." Mundiri semaya. "Aqimus salah tafarain nahar wa zulafan minal lail." Musmaya di antara dua tebing siang hari. Berarti semaya subuh dengan semaya asar. Wa zulafan minal lail, dan semaya dekat-dekat malam semaya maghrib. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan amalan baik itu dapat menghapuskan kejahatan. Di sini ni imam kita Ghazali rahimahullah, dia tulis dalam kitab Ihya dia Babul Hisbah. Kalau kita baca Bab Hisbah, mari dak kecek masalah hisbah. Apabila negara Islam ada dia satu puak hisbah ni, puak al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dengan tidak ada gaji daripada negara Islam. Bagi orang nak kerja hisbah ni, dia tak boleh kena kaji kejahatan orang lebih daripada. Mereka boleh dihukum ayakunal maksiyah zahiran, boleh diroyak dicegah maksiat tu benar zahir. Sebab Nabi SAW, sahabat mari nak buat jahat dah, pergi jumpa dengan Nabi duduk dia. Lalu itulah Nabi itu suruh buat amal ibadat.
Sini ni kejahatan kita ni tak ada kena pergi duk buka. Pia-pia buat kejahatan dan dibuka kejahatan dia pula, maka itu termasuk al-kaba'ir. Imam Az-Zahabi bila masuk al-kaba'ir dosa besar. Itu dosa diri kita sendiri. Begitu juga dosa orang lain. Dia tidak buat jahat, kita tidak buat lalai dan dibuka untuk nak membuktikan kejahatan satu dosa besar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni yang ditulis dan dia nyata dia gitu ambil kejahatan saudara dengan gambar dia gitu lepas ataupun gitu mempersebarkan, maka itu masuk dalam dosa yang besar dan wajib kepada negara Islam kena ta'zir dia. Karena ia berdasarkan kepada Fatwa Imam Ghazali dan berdasarkan kepada hadis yang berlaku pada Umar Ibn Khattab. Satu kali Umar Ibn Khattab semasa dia jadi khalifah, dia pergi tengok, dia dapat aduan daripada sahabat, kata ada seorang sebuah rumah tu dah minum agak dalam rumah tu. Maka rumah dia kunci pintu. Maka Umar Ibn Khattab diri dia sendiri atas asas jadi khalifah, dia pergi naik ke jendela, naik ke pintu atas. Maka dia dapati dalam rumah tu minum agak. Maka sahabat tu dia kata, ya Amirul Mukminin, kesalahan kami ni sekarang yang minum agak, tapi kesalahan khalifah 3 perkara. Satunya, Allah Subhanahu wa taala suruh masuk rumah, masuk ke pintu. Wadkhulul buyuta min abwabiha, maka hendaklah masuk rumah tu di sebelah pintunya. Min abwabiha dan min ilsaq, masuk ke pintu. Jadi Amir masuk ke pintu nanti satu kesalahan. Yang keduanya kesalahan Amirul Mukminin pula masuk rumah dengan tidak minta izin daripada ahlinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum illa tasta'nisu wa sallimu ala ahli. Kena minta izin dan beri salam kepada ahli. Yang keduanya tajassus, dicari Rusia orang. Sedangkan Allah Ta'ala kata wala tajassasu, jangan tajassus mengintai mencari Rusia. Di sinilah telah berpetua oleh Imam Ghazali dalam babul hisbah, katanya kena maksiat zahiran. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ambil pendapat Imam Ghazali dan mereka pun dengan hadis ini. Rusia saudara, sekiranya Rusia terbabit tentang masalah peribadi, jangan sekali kita hidup pukul lain dan kecil tu, kerana itu masalah al-kabair, kesalahan saudara. Apatah lagi kalaulah dia tu dah istighfar dengan Allah, kita masih dosa besar lagi. Karena berdasar pada hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat di zaman Nabi, dia minum arak. Dan Nabi tahu, setiap kali berjumpa dengan Nabi, dia kejap Nabi suka ketawa dengan dia. Nabi pernah suruh sahabat dipukul-pukul dengan cara nasihat. Maka ada kalangan sahabat gila anak pada sahabat yang minum arak. Nabi kata, mu jangan laknat dia, kerana dia kasih pada Allah dan dia kasih pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya nak minta diri saya, ikhwas sekalian, jangan kita termasuk orang suka hidup bongkar Rusia saudara, kerana itu satu kesalahan besar dan Allah Ta'ala akan buka Rusia kita di akhir nanti. Juga Rusia kita masih tutup. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa bi amri Allah basir bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.